Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dan masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun kita terpaksa bersusah payah dalam suasana PKP ini. InsyaAllah di atas kesusahan payah kita inilah kita akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Baik, pada hari ini saya minta para pelajar tahun 5 untuk membuka buku teks Kafa Pelajaran Aqidah. Buku teks Kafa Pelajaran Aqidah tahun 5. Bukan, maksud saya kita terus kepada perbincangan kita. Saya silap saya ya. Kita terus kepada perbincangan kita pelajaran Aqidah. Di atas kertas soalan yang saya berikan kepada kamu terdahulu, iaitu kita sampai kepada soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9. Muka surat 3, soalan yang ke-9. Berikut adalah kelebihan kitab Al-Quran. Semua yang dinyatakan ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada Al-Quran. Kecuali, soalan tu kena ingat. Kecuali maknanya benda, kenyataan tersebut tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Yang lain semuanya adalah berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Yang dia kendaki jawapannya lah kecuali, yang mana sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan Al-Quran. Yang pertama, alif, penawar kepada penyakit. Al-Quran adalah syifa. Syifa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai syifa, penawar. Membaca ayat-ayat Al-Quran adalah boleh dijadikan sebagai penawar bagi penyakit, bagi segala penyakit. Boleh dengan sebab banyak membaca Al-Quran. Baik, ba, terhad untuk kaum Arab sahaja. Betulkah? Betulkah Al-Quran ini kelebihannya hanya untuk orang Arab sahaja? Baik, jim, terpelihara sehingga hari kiamat. Al-Quran ini adakah terpelihara sehingga hari kiamat? Dan syariat dalam Al-Quran syumul dan lengkap. Baik, di antara berikut, manakah yang dikatakan kelebihan Al-Quran? Tadi kita sebut dah, alif, penawar kepada penyakit. Al-Quran adalah memang menjadi penawar kepada segala penyakit. Sebab itu, untuk kita mengubati pelbagai penyakit, sama ada penyakit itu zahir ataupun batin, penyakit yang boleh kita lihat ataupun penyakit yang tidak boleh kita lihat, penyakit batin ni, penyakit dalam hati kita ni, dalam tubuh badan yang kita tak tahu, boleh kita berubat dengan cara menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ru'yah dipanggil. Ru'yah. Baik. Ba, terhad kepada untuk kaum Arab. Betulkah Al-Quran terhad kepada untuk bangsa Arab? Tak. Al-Quran adalah untuk sekalian manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Baik, jim, terpelihara sehingga hari kiamat. Al-Quran sememangnya akan terpelihara sehingga hari kiamat, kerana itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah yang menurunkan Al-Quran, mewahyukan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memelihara Al-Quran ini sehingga hari kiamat. Baik, dal, syariat dalam Al-Quran syumul dan lengkap. Syumul maknanya dia menyeluruh. Semua perkara ada dalam Al-Quran. Semua perkara permasalahan hukum hakam ada di dalam Al-Quran. Lengkap. Syumul dan lengkap. Begitulah kelebihan yang ada pada Al-Quran. Ia adalah syumul dan lengkap. Jadi jawapannya di mana? Jawapannya adalah pada ba, iaitu terhad untuk kaum Arab. Kerana Al-Quran bukan hanya semata-mata pada bangsa Arab, tetapi adalah untuk seluruh bangsa, seluruh manusia di dunia ini, untuk umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Baik, soalan yang ke-10. Berdasarkan kenyataan di atas, ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Ini maksud daripada ayat Al-Quran, surah Al-Ikhlas yang selalu kita baca. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala sebut, dia tidak beranak, tidak memiliki anak, dan ia tidak diperanakkan. Maknanya tidak ada ibu yang melahirkannya. Jadi berdasarkan kenyataan di atas, soalan 10, dalil naqli di atas. Dalil naqli itu mana dalil Al-Quran di atas merujuk kepada sifat apa?
pada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada sifat apa? Alif qudrat, ba hayat, jim iradah, dal wahdaniyat. Kita dah bincang dah dahulu. Bila kita baca suratul Ikhlas ini, suratul Ikhlas yang kita dah baca qul huwallahu ahad lah. Katakanlah Allah Taala yang esa, yang satu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keempat-empat ayat dalam surah Al-Ikhlas ini adalah semuanya berunsur kepada perkara-perkara yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada sifat wahdaniyat. Mana jawapan ni adalah dal wahdaniyat. Dalil Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ni bergantung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala wahdaniyat, artinya Allah Taala yang esa. Allah Taala yang esa. Maknanya Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya Allah Taala ni tidak seperti manusia. Manusia ada bapa, ada ibu, ada anak, ada cucu, ada cicit. Itu sifat manusia. Tapi Allah Taala tidak begitu. Kerana Allah Taala dia yang esa, dia yang satu. Tuhan yang satu. Dia Allah, Tuhan yang satu. Dia bukan daripada berpunca daripada ibu pula. Ibu beranak kepada dia. Tak. Itu manusia. Itu binatang, ada ibu. Mustahil pada akal kita binatang dia jadi gitu je. Maknanya dia ada nasab keturunan. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala tidak. Kerana Allah Taala bersifat wahdaniyat di sini, mana Allah Taala yang esa. Esa di sini Allah Taala yang satu, yang tunggal, yang tidak alih, yang tidak ada kita boleh kaitkan sesuatu Allah Subhanahu wa taala ini dengan sesuatu yang ada pada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini. Baik. Maknanya kamu kena ingatlah, selalu dia bagi ayat. Kadang-kadang dia bagi ayat. Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang dia bagi ayat lam yalid wa lam yulad. Maknanya ayat-ayat tersebut ada hubung kait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahdaniyat. Kalau qudrat mana? Dalil naqli dari Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ayat Quran yang menunjuk Allah Taala maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ba hayat, mana dalil naqli yang menunjukkan Allah Taala itu hidup? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat yang selalu kita baca sebelum kita baca sebelum kita berdoa pada Allah Taala, kita berzikir selepas sembahyang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala dialah yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Jim, iradah, maknanya Allah Ta'ala berkehendak. Maknanya Allah Ta'ala melakukan sesuatu di atas kehendaknya. Di atas kehendaknya. Mana dalil naqli? Kena ingat. Ini fardu ain. Fardu ain. Wajib kita mengingatinya dalil-dalil serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni. Iradah artinya Allah Taala yang berkehendak. Mana ada? Fa'alul lima yurid. Itu dalil Al-Quran, dalil naqli yang menunjukkan Allah Taala berkehendak melakukan sesuatu tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa diperintahkan oleh orang lain. Tak. Allah Taala buat apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Berbuat Allah Taala akan apa yang dia kehendaki. Itu dalil-dalil yang perlu kita ingat, yang perlu ada pada kita sebagai kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekadar itulah perbincangan kita pada soalan 9 dan 10. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita untuk memahami sepenuhnya tentang akidah kita, tentang iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.